الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Yang dihormati Al-Fadil, juru acara majlis kita pada pagi ini. Yang dihormati yang berhormat Fadil Ustaz Muhammad Azam bin Abdul Samad, Exco Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, Merangkap Adun Sungai Limau. Yang berhormat Fadil Ustaz Hassan bin Sa'ad, Ahli Parlimen Kawasan Baling. Yang berhormat Datuk Ustaz Muhammad Najmi bin Ahmad, Ahli Dewan Undangan Negeri Kupang. Yang berhormat Senator Cikgu Muhammad Nasir bin Idris, Ahli Dewan Negara. Barisan Kepimpinan Program, khususnya muslimin muslimat dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi ini pagi yang ke-28 daripada bulan Rejab 1445 Hijrah. Allah masih lagi menyatakan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam satu program yang insya-Allah mudah-mudahan dituruni barakah, inayah, sakinah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum, semasa dan juga selepas daripada program insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tadi Ustaz Azam cakap banyak dah. Model saya pun banyak ada dalam ucapan beliau. Jadi saya pun tak ada idea nak cakap apa dah pagi ni, nampak gaya ni. Baik. InsyaAllah jadi ucapan ni mungkin tak panjang kot. InsyaAllah dalam 40 ke 45 minit. Saya nak berkongsi dengan hadirin sekalian pada pagi ini sebuah hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini satu hadis yang sangat menarik, satu hadis yang boleh diguna pakai dalam semua peringkat kehidupan manusia. Dalam kita rumah tangga pun boleh pakai panduan ini, kita duduk dalam masyarakat boleh pakai, kita duduk dalam jemaah boleh pakai, kita duduk dalam negeri boleh pakai, kita duduk dalam negara boleh pakai, kita duduk dalam dunia pun boleh pakai. Jadi semua peringkat manusia boleh pakai panduan ini. Dan saya nak terjemah dalam bahasa mudah ya, untuk senang kita dapat. Pagi ini insya-Allah saya nak sebut pada ayah ibu sekalian berkaitan dengan 3 perkara yang menyebabkan kehidupan manusia ni menjadi huru-hara. Boleh? Simple ya. 3 perkara yang menjadikan hidup manusia ni jadi, kalau bahasa buku dia panggil huru-hara, kalau bahasa lain kita panggil apa? Pecah belah, jadi tak tenteram, hidup tak ada ketenangan, jadi serabut, kira nak keli saja. Contohlah nak bagi mudah faham. Sama ada 3 perkara ni, dia boleh merosakkan rumah tangga. 3 perkara ni boleh merosakkan masyarakat. Kalau di Baling, orang Baling lah. Boleh merosakkan jemaah, boleh merosakkan parti. Kalau orang ada terlibat dengan parti itu pun boleh rosak. Kalau dalam negeri, negeri pun boleh rosak. Dalam negara, negara pun boleh rosak. Ada 3. Penyebab tu banyak. Tapi dalam hadis ini, Baginda SAW menggambarkan 3 perkara ni. Sebab itu balasan buruk disediakan kepada orang yang menghidupkan 3 perkara ni. Siapa buat 3 perkara ni, balasan dia buruk. Kerana dia akan menyebabkan pecah belah di kalangan manusia. Hadisnya berbunyi, saya baca hadis dulu, saya kita baca terjemahan, saya ibu kita ambil huraian. Saya nak terjemah dalam bahasa mudah. Hadisnya bunyi, an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزعه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال أو كما قال حديث صحيح. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan sokongan
ataupun bantuan supaya tersekat hukum Allah daripada dilaksanakan, maka orang yang memberikan sokongan dan bantuan itu dikira menentang Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang bergaduh di dalam perkara yang batil, sedangkan ia mengetahui kebatilan perkara tersebut, sentiasalah ia dalam kemurkaan Allah, sehinggalah Allah Ta'ala mencabutnya, yakni mematikannya. Dan barang siapa yang berkata sesuatu kepada orang yang beriman, bukan yang sebenarnya, Allah Ta'ala menempatkan orang tersebut ke dasar neraka, sehingga orang tersebut menarik balik perkataannya. Boleh dapat? Boleh dapat apa ya? Baik. Nabi SAW menyebut pada kita berkaitan dengan satu hadis. Hadis ni mahal sebenarnya untuk maklumat jauh sekalian. Sangat mahal kedudukannya. Saya tak bincang panjang lah. Kita nak ringkaskan. Pasal cuaca panas. Nabi SAW menyebut tentang 3 perkara yang menyebabkan sesuatu, kita panggil, hubungan persaudaraan orang Islam ni boleh jadi pecah. Lah rumah tangga ke masyarakat ke negeri negara sama, dia boleh pecah. Antara sebab yang menyebabkan perpecahan ini, yang pertama sekali kita bincang satu-satu lah. Poin yang pertama, apabila hukum Tuhan tidak dilaksanakan. Itu pemahaman daripada poin yang pertama. Antara punca perpecahan yang pertama dalam rumah tangga, dalam masyarakat, negeri negara semacam lah. Punca nombor 1 sebab apa Ustaz? Sebab peraturan Tuhan tidak dilaksanakan. Bila peraturan Tuhan tidak dilaksanakan, huru-hara pasti timbul dalam rumah tangga. Huru-hara pasti jadi dalam masyarakat. Huru-hara pasti jadi dalam sebuah negeri, sebuah negara. Boleh faham sangat tu? Sebab itu orang yang tak menegakkan hukum Tuhan diberikan balasan buruk. Dalam hadis ni, orang yang menyokong orang yang tak mau buat hukum Tuhan pun, dia dikira menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun dikira menentang Tuhan. Rupanya poin yang pertama, kita ambil pemahaman tu lah bagi cepat. Rupanya poin nombor 1, antara perkara yang menyebabkan huru-hara ni bila peraturan Tuhan tak dilaksanakan. Saya buat contoh mudah untuk bagi senang kita faham. Sebab bil misal ni yatahaqqaqul maqal. Contoh ni dia perkemas poin. Kita bagi contoh. Kita duduk dalam rumah tangga. Allah Ta'ala jadikan dalam rumah tangga ada seorang suami, ada seorang isteri. Apabila seorang suami, dia menjadi suami, dia tak melaksanakan tugas suami seperti mana yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tugas suami tu, yang Tuhan letak, dia tak buat. Tanggungjawab bagi nafkah tak buat. Tanggungjawab membahagiakan rumah tangga tak buat. Menggembirakan isteri tak buat. Taati mak bapak. Dia sebagai seorang suami, dia tak buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Huru-hara rumah tangga. Bahasa kampung kita, kelik. Jadi suami tak ikut peraturan, huru-hara. Jadi isteri, ada peraturan tak dalam agama kita tentang seorang isteri? Ada Ustaz. Tak boleh keluar rumah tanpa keizinan suami. Kemudian pula tak boleh buka aib rumah tangga pada orang lain. Kena jaga jadi isteri kena jaga aurat. Jadi isteri kena khidmat. Ada tak peraturan tu dalam agama? Ada. Tapi bila manusia tak ikut peraturan tu, hancur rumah tangga. Tu yang lah duk jadi. Kahwin 2-3 tahun lah ni cerai. Lah ni jadi trend. Kahwin di 3 tahun cerai. Kahwin 3 tahun cerai. Hak kemas lagi lah. Hak umur 60 tahun lebih pula. Gatal duk cerai lah ni. Umur 60 lebih. Gatal bakal duk nak cerai. Awak nampak macam marah nampak. Tunggu. Apa punca jadi macam tu Ustaz? Rupanya macam tak ikut peraturan. Sebagai anak dengan mak bapak ada peraturan? Ada. Jadi mak bapak dengan anak ada peraturan? Ada. Jadi menantu dengan mak mertua ada peraturan? Ada. Jadi mak mertua dengan menantu ada peraturan? Ada. Semua tu ada peraturan. Islam ni datang dengan satu cara hidup yang lengkap. Ada ke? Ada. Tapi peraturan tersebut tak diikuti, rosak habis rumah tangga. Boleh faham contoh tu? Naik atas sikit. Ni saya buat dalam contoh ni bagi mudah. Kita naik atas sikit. Kita duduk dalam masyarakat. Ada peraturan berkaitan dengan isu kemasyarakatan? Ada. Dalam Islam sangat banyak peraturannya. Hukum hakam sebagai jiran? Ada. Ada.
Kalau kita baca hadis riwayat daripada Sayyidina Jabir, kan Nabi sebut tu, jangan kamu bina rumah, ni kalau jenis contoh rumah taman. Jangan kamu bina rumah, sama ada nak perbesar ke depan ke, nak penaik ke atas ke, melainkan kamu maklumkan dulu pada jiran. Awak yang senyap. Isu kampung. Ni saya buat contoh-contoh saja. Kaitlah dengan contoh lain. Kiaslah dengan contoh-contoh lain. Kita bagi contoh sikit lah. Sebab keterbatasan masa. Duduk rumah dalam kampung. Berapa banyak hari ni saya duduk di Matampoh pun, isu ni pun ada 2-3 isu yang kita perlu selesaikan. Antaranya isu apa Ustaz? Ayah dia dulu ada tanah. Tanah tu tepi jalan besar. Okey lah. Orang kampung ni duk lalu atas tanah ayah dia lah, nak masuk rumah belakang-belakang banyak lah. Duk lalu pimai, wiwang, 30 tahun pakai jalan tu. Okey. Kemudian bila ayah ni mati, tanah tu difaraid. Bila faraid dia dapat ke anak dia. Oh yang syuknya, anak dia bila dah faraid, bahagian tu dah bahagi, rupanya dia dapat sekali dengan jalan. Anak tu palam terus jalan tu. Habang ke orang kampung, pergi cari jalan lain lah. Dulu ayah saya bagi, lah saya dapat tanah ni saya punya, saya tak bagi lah. Habis tu mana nak letak hadis Nabi, kan Nabi pesan, tanah kalau kita beli simpan 7 kaki tu. Ringkas lah, 7 kaki habuan jalan tu nak tak mana? Tu peraturan. Bila tak ikut, keli sekampung. Ni baru ni dia viral pula, masjid Bagan Belat ke apa-apa, sampai keluar TV 9. Nampak tak? Sebab apa? Sebab peraturan Tuhan dalam masyarakat tak diikuti. Tu tak kira ke isu buat longkang, beli tanah lot, longkang buat dalam tanah orang. Tak kira itu. Semua ada. Islam datang dengan peraturan yang lengkap, tapi tak diikuti. Akhirnya apa jadi? Keli. Orang muda dengan orang tua, ada peraturan? Ada. Semua ada peraturan. Dan peraturan ini hanya boleh diketahui, boleh kita reti dengan ilmu. Sebab tu point dia, sebab tu kena mengaji. Sebab tu saya sokong penuh inisiatif yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kedah. Sebelum ni pun sama, sekarang disambung lagi, diperkasakan lagi. Tentang pengajian, tentang isu medan ilmu ataupun pusat pengajian ni. Raudhatul Ilmi ni. Kami di Pulau Pinang pun, kami sedang melaksanakan di tempat-tempat yang dimenangi. Mana siap kawasan yang menang, kita nak create bagi ada juga satu medan ilmu. Sebab dengan ilmu lah masyarakat akan mula sedar apa itu kebenaran. Faham ke saya duk cerita? Buat macam marah nampak. Concentrate amboi. Tak apa kena sambil-sambil santai no. Cuaca sekarang ni dia pukul 10 lebih ni dia tak boleh serius sangat. Tapi balik kepada point, hukum ada. Bila tidak diikuti, berkelilah masyarakat tersebut. Ya. Baik Zat. Jazakallah khair. Keberangkatan yang berhormat Fadhil Ustaz Azhar. Dalam Islam ada hukum faraid, ada. Satu-satunya ilmu yang Allah Ta'ala campur tangan secara penuh, ilmu faraid. Sehingga baginda SAW berpesan, ta'allamul faraidha wal qur'ana wa'allimun nas. Ajarkan kepada manusia, fa inni maqbudun, sesungguhnya aku akan meninggal dunia. Imam Razin tambah lagi sikit, orang alim alladhi al-alim, orang alim ni alladhi la ya'lamul faraidha, orang alim yang tak reti ilmu faraid, kamathalil burnus, macam burnus alladhi la ra'sa lahu, yang tak ada kepala. Burnus tu jubah orang Morocco. Kan jubah orang Morocco macam ni, dia ada serkuk kepala. Rupanya orang alim tak tahu ilmu faraid, macam burnus tak ada kepala. Ilmu faraid tu ada, ya. Tu antara hikmahnya apa? Tak mau bagi berkeli. Tapi dah dapat kat dia sapu kat dia seorang. Dia pergi pusing, sapu kat dia semua. Abang sulung. Itu last sekali, keli habis sama-sama adik-beradik. Tak maaf tu pun, no. Saya walaupun duduk di Matampoh, tapi cerita berkeli orang baling ni saya tahu banyak tau.
Cerita keli tanah orang Bali ni saya tahu banyak agak lah. Tu yang boleh buat contoh. Keli. Hak nu keli, hak ni tukar nama apa nama dia seorang. Hak ni mak bagi kat dia, dia pekerah nak kat dia sampai sudah. Keli pasal tanah ya. Bila peraturan tak diikuti, keli. Tu ya. Naik atas lagi. Duduk dalam negeri, dalam negara. Apabila peraturan Tuhan tidak diikuti, habis caca meriba negeri negara. Dan saya rasa hari ini kita semua merasai apa yang sedang berlaku. Ni tadi dia hantar mai dah keputusan. Kan isu Nick Alien kan. Dia pi mahkamah. Dia pi ke mahkamah. Dia pi cabar. Maksudnya dia pi buat kes di mahkamah. Nak bagi tahu kata undang-undang di negeri Kelantan ni tak betul, tak sah. Kelantan buat undang-undang ni tak boleh sebenarnya. Kelantan tak ada kuasa. Dia pergi mahkamah. Hari tu mahkamah tangguh keputusan. Hari ni keluar keputusan. Keputusan dia menang 8-1. Maknanya 8 hakim sokong dia, 1 je sokong negeri Kelantan. Bahasa kampung kita, kalah. Bila dah keluar keputusan macam ni, Ustaz, apa kesan dia, Ustaz? Kesan dia, kerajaan negeri Kelantan, dia buat undang-undang untuk orang Islam. Undang-undang syariah ni untuk orang Islam. Orang kafir tak terlibat pun. Bila kerajaan negeri Kelantan buat undang-undang ni untuk orang Islam, buat dah. Dia pergi cabar macam tu, dia pergi lawan macam tu. Akhirnya mahkamah dah buat keputusan. Undang-undang yang kerajaan Kelantan buat tu, tak sah. Tak sah maksudnya tak boleh buat apa? Undang-undang tu tak boleh diambil tindakan, nak cekup orang yang buat salah tu apa semua tak boleh. Oh, jadi syok orang buat. Saya cadang macam ni lah. Saya nak baca ya, dengar nah. Negeri Kelantan ni buat undang-undang apa, Ustaz? Yang hak depa ni lawan sampai menang ni. Mana negeri Kelantan tak boleh pakai undang-undang, tak boleh pakai lah undang-undang tu. Dan lepas ni, dengan sebab macam ni, lepas ni akan ada orang nakai. Saya rasa insya-Allah akan ada orang nakai ni. Dia akan pergi kacau undang-undang negeri lain pula. Pasal ni dah menang. Oh, maknanya orang biasa boleh pergi lawan undang-undang syariah sebuah negeri. Menang. Lepas ni ada lah negeri-negeri lain nak kena kacau pula. Akan ada jenis nakai ni. Cuba dengar. Negeri Kelantan buat undang-undang apa, Ustaz? Dengar, bagus tak bagus undang-undang ni? Saya sebut pala tajuk ya. Undang-undang yang pertama, undang-undang berkaitan dengan isu seks dengan mayat. Maksudnya kalau ada orang mati, ada orang pergi buat merapu kat mayat tu, boleh ambil hukuman. Lah tak ada undang-undang. Mana siapa buat lepas. Bila buat undang-undang ni, siapa buat kesalahan tu, kena cukup, kena hukum. Bagus tak bagus? Bagus lah. Lagi yang kedua, seks dengan bukan manusia. Dengan menetang apa. Lah kalau buat, tak kena apa. Jadi kerajaan negeri Kelantan buat untuk di negeri Kelantan saja. Kalau buat benda merapu tu dengan menetang, kena. Bagus tak bagus? Bagus. Bila politikai. Lagi Ustaz, kata-kata yang boleh memecahkan keamanan, Seksyen 30. Maksudnya, nombor 3, isu perkataan-perkataan yang boleh bagi berkelahi. Ada undang-undang tu. Tu pun. Lagi Ustaz, mengurangkan ukuran sukatan timbangan. Maksud kalau hak perniaga duk pergi timbang tipu tu. Lah mana ada undang-undang. Kita duk kena bohong sedia. Tak betul? Order barang dalam Shopee pun Ustaz, sampai hak lain. Order hak lain, dapat hak lain. Kan? Offer turun tol. Yang turun, yang dapat. Dia belah tu lagi. Tak, kan kita duk beli barang Shopee lah, beli barang pergi di kedai apa, duk kena bohong. Kita nak buat pengaduan kat siapa? Tapi lah jadi budaya orang mohong ni dalam bab sukatan. Ni ada undang-undang ni. Lagi Ustaz, persediaan memberi khidmat maksiat. Ni hak jadi hak buat kerja maksiat ni. Dia buat perkhidmatan maksiat. Kerajaan Kelantan buat undang-undang. Tak boleh. Lagi, menjual atau berikan anak kepada orang bukan Islam. Buat undang-undang tu. Orang Islam tak boleh dia bagi anak kepada bukan Islam. Bagus ya undang-undang? Bagus. Lawan. Lagi Ustaz, liwat.
hukuman liwat, undang-undang berkait dengan benda yang mengkhayalkan. Ni ketum lah. Ketum tak bagus, ketum cempuk. Cakoroi lah apa, merapu-merapu ni. Bagus ni, tapi judi. Lagi Ustaz, memiliki dokumen palsu, keterangan palsu. Hak bawah tu, muncikari. Benar tak? Dia menatang pa, Ustaz, muncikari tu. Muncikari ni, bapa ayam. Lah bapa ayam, dia buat kerja tu, dia cukup perempuan tu, cukup, dia buat bisnes. Dia bapa ayam tak kenapa. Mungkin ada undang-undang lain lah, tapi Kerajaan Kelantan buat undang-undang tu. Hak ni untuk orang Islam ya. Lagi Ustaz, transaksi muamalat secara riba, undang-undang bab sumbang mahram, isu tentang memusnahkan tempat ibadat, isu muamalat jual beli bercanggah dengan hukum syarak, ada lebih kurang 20. Kerajaan Kelantan buat undang-undang tu untuk orang Islam, nak jaga orang Islam Kelantan. Tengok-tengok dia pergi lawan. Bila dia pergi lawan, hari ni keputusan dia menang. Bila dia menang, mana undang-undang hak saya sebut tadi tak boleh dibuat. Nak jadi apa ni orang kita? Undang-undang ni untuk orang kita, untuk orang Islam. Orang kafir tak terlibat. Faham ke saya duduk cerita? Saya cerita cara kampung ni, bagi mudah. Bila peraturan Tuhan tak dilaksanakan, buat tengok, lepas ni kita tak tahulah apa lagi nak jadi. Hak baru ni dia duk viral apa nama hak anak muda tu tahu. Saya rasa hak muda-muda tahu kot cerita tu. Hak dia duk buat benda merapu, lepas tu duk pergi bubuh gambar video merapu dia tu dalam internet. Jual kan dengan atau jual kat orang. Nak jadi apa ni? Saya duduk di parlimen kali dengan Fadil yang berhormat Ustaz Hassan. Kalau kita tengok negara kita hari ni, tu dalam bab ni lah. Nak abang kata peraturan Tuhan tak dibuat, celaru. Kita naik sikit. Saya tak mau ulas isu agama. Kan? Pasal lagi pun tahu Ustaz ni duduk ulas isu agama, saya ulas isu lain sikit. Kita ambil sikit-sikit ya. Nak abang kata, kalau ikut cara Islam, bahagia kita. Kita ambil yang pertama, isu cukai. Kita kalau duduk mengaji dalam Islam, Islam ada satu sistem, nama dia zakat. Zakat dia simple. Khudh min aghniyaihim, ambil pada orang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, bagi ke orang miskin. Itu sistem zakat. Dan cukai yang dibuat ni, sistemnya macam tu juga. Ambil cukai pada orang kaya, bagi ke orang miskin. Yang tu standard. Kaedah tu Allah Ta'ala bagi, siap. Tapi rupanya bila marilah negara kita hari ni, apa yang berlaku? Cukai tidak diambil daripada orang kaya. Habis itu cukai ambil pada siapa Ustaz? Pada kita. Ni nak naik cukai. Saya sebut dalam parlimen tahun lepas, tapi sampai sudah tak ada respon. Saya pun tahu dia mesti tak respon, tak apalah. Yang penting kita suarakan dulu. Saya sebut, kerajaan ni patutnya sampai masa dah buat satu cukai baru. Cukai baru. Tapi cukai ni bagi kat orang kaya aja. Orang macam kita tak payah. Cukai apa Ustaz? Cukai yang saya cadang tu nama dia cukai simpanan korporat. Cukai simpanan. Tak faham Ustaz? Contoh mudah macam ni lah. Ayah-ayah yang ada di sini. Kita orang Islam ni, kita bayar zakat. Betul? Kita bayar zakat. Zakat pendapatan. Tiap-tiap tahun ada tengok orang duk bayar zakat pendapatan. Tak apalah. Hak kata zakat pendapatan tak ada lah apa tu. Tak apalah. Tu pandangan kamu. Tapi saya rasa sebahagiannya duk bayar zakat pendapatan. Di Malaysia, kita ada cukai pendapatan. LHDN duk kutip. Lembaga Hasil duk kutip. Cukai pendapatan. Okeylah. Selari. Lagi banyak harta dia, lagi banyak kena bayar cukai lah. Okeylah. Dalam Malaysia ni kita ada zakat simpanan. Bila simpan sampai satu tempoh masa, cukup haul, cukup nisab, bayar zakat. Zakat apa? Zakat hak simpan. Mah simpan 85 gram ke atas pun kena zakat. Zakat mah lah kan, tak pakai kan. Maknanya zakat ni, ada zakat nama zakat simpanan. Simpan sampai masa, kena bayar zakat. Tapi yang syuknya, dalam Malaysia ni,
Berapa banyak rakyat Malaysia, berapa banyak syarikat-syarikat besar, mereka duk simpan duit dalam bank. Bukan simpan puluh ringgit, ratus ringgit, 1,000, 2,000 kan. Mereka simpan juta, puluh juta, ratus juta, bilion, puluh bilion pun ada. Saya tak sebutlah syarikat mana. Simpanan siapa? Bilion-bilion. Cukai, sekupang tak kena. Kita ada zakat simpanan. Tapi cukai simpanan sekupang pun tak ada. Pasal apa kerajaan tak mau ambil cukai atas simpanan yang banyak tu? Ambillah cukai daripada situ. Tapi tak ambil. Pasal apa Ustaz? Semua orang-orang kaya yang simpan banyak-banyak tu. Dah kali buat apa? Dulu dia buat GST. Kena habis kat kita semua. Lepas ni bulan 3 ni, 1 bulan 3 buat pula. Daripada 6% naik kepada 8%. Bila naik tu, yang kena siapa? Kita. Siapa? Akhirnya apa jadi? Semua lagi tekan. Saya, macam mana nak kata? Saya sebut macam ni boleh tak? Ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir hari ni, saya bukan nak menakutkan. Tapi saya duk mengajar belah Matampoh tu, saya sebut ya. Kalau boleh lah, minta tolong lah. Kalau boleh minta tolong tahun ni, tahun 2024 ni. Nampak gaya kita punya kehidupan ni nampak gaya lorat sikit kali ni. Kalau rasa 2023 hari tu rasa tekan dah Ustaz. Tu lepas pun rasa sesak dah Ustaz. Rasa sesak, rasa nak nyawa tak kuat nak lepas Ustaz. Nampak gaya tahun ni lagi lorat nampak gaya. Ni, nak main. Tak tahu saya pun tak erti lah. Kat belah tak erti lah nak bang. Nak suruh rakyat jimat dah. Nak suruh rakyat belanja petuk padan, rakyat belanja petuk padan dah. Takkan nak suruh rakyat pergi kerja pula, pagi kerja, petang kerja, malam kerja. Kan? Hubungan dengan Tuhan perlu dipelihara. Tapi nampak gaya lorat tahun ni. Tak tahu, tak erti nak abang. Ni tunggulah sikit hari lagi. Kalau subsidi diesel kena tarik. Lori-lori kita semua guna diesel. Pengangkutan apa semua besar-besar semua guna diesel. Tak cukup ringgit kita jatuh. Toke-toke beli barang pada luar negara, mereka beli mahal. Duit kita jatuh, mereka kena beli mahal. Mereka beli daripada negara luar mahal. Bila masuklah negara kita, toke-toke ni nak jual kat kita pula. Takkan dia nak jual murah. Dia beli mahal. Saya sembang dengan ada kawan pegawai bank. Dia pun kata tak tahu saya silap-silap hari bulan OPR pun. OPR naik pula. Duk pinjam tu semua pula. Aduh. Tahu tak erti nak cakap. Understand? Oh, kelih. Kemai orang beli ni. Tengok siapa di parlimen ni lah kan. Dah nak abang kata teruk kali ni nampak gaya ni. Islam ada penyelesaian? Ada. Tok Guru selalu tulis Islam penyelesaian. Ada penyelesaian? Ada. Tapi tak mau ambil. Isu ekonomi, cukai tak mau ambil. Sebut sikit lagi. Ni isu ayam. Saya rasa patut dah. Saya ingat duk nak susun kat lah. Tapi tak tahulah. Doa-doa lah supaya boleh. Sebab nak kena cari maklumat. Kami ni maklumat payah sikit nak dapat. Saya ingat nak cakap dalam parlimen tajuk kali ni berkaitan dengan isu ayak. Tak tahulah, doa-doa lah. Saya pun tak tahu boleh ke tak boleh ni. Macam ni, bahasa mudah dia macam ni. Tahun 50-an dulu, tahun 50-an, kerajaan Malaysia ni, kan dulu kampung banyak, jalan raya tak ada. Tak banyak, sangat sikit jalan raya ni. Jalan turap ni sangat sikit. Jadi dulu di kerajaan Malaysia, duduk dalam parlimen tu, mereka buat satu macam undang-undang lah bahasa mudah. Buat undang-undang. Kalau bahasa buku dia rang undang-undang. Tak apalah, buat satu undang-undang. Undang-undang dia simple dia. Setiap negeri, kerajaan Malaysia kena sediakan duit untuk setiap negeri yang ada dalam Malaysia ni. Duit tu khusus untuk buat jalan, turap jalan baru, repair jalan. Dia mesti ada. Dia sebut maris tu. Kerajaan Malaysia mesti tetapkan kerajaan negeri ni dapat banyak mana. Adalah ikut keluasan, ikut jarak, ikut orang. Tak apalah.
Tapi kerajaan Malaysia kena bagi duit kat setiap negeri. Orang dulu buat undang-undang tu. Sebab itu kita tengok semua kerajaan negeri dalam Malaysia ni, kerajaan ke, pembangkang ke, Kelantan, Kedah pun sekali lah. Kerajaan Malaysia kena bagi duit. Okey, undang-undang tu bagus. Bagus. Pasal jalan tu keperluan masa tu. Ayang Ustaz, ayang ada. Masa dulu orang pakai telaga. Dulu orang pakai telaga, cedok telaga gitu. Lah ni bila mai tahun 2023, ayang dah jadi keperluan asas tiap rakyat. Semua rakyat perlu ayang. Dan telaga pun tak berapa nak ada dah lah ni. Kalau ada pun jadi telaga buta. Orang duk lempak buah nyok, duk lempak pampers anak, duk lempak apa gitu ya. Tak pasal. Orang semua pakai ayak paip. Jadi ayak paip ni lah, dia jadi keperluan setiap rakyat. Patutnya kerajaan Malaysia ni, dia kena buat balik macam mana cara dia buat kat jalan dulu. Dia kena bahagi sedia duit siap-siap. Kerajaan tiap-tiap negeri dapat duit banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni. Tiap-tiap tahun kena bagi supaya boleh tukar paip-paip hak rosak. Asyik ni tanggungjawab. Kan Nabi sebut Nas Suraka tu, manusia ni bersepakat pada 3, termasuk ayang. Jadi ayang ni semua rakyat perlu, kerajaan kena pegang. Bagilah kat siap kerajaan, baru negeri-negeri boleh tukar paip. Ni ada negeri sampai tak dapat duit langsung. Nak tukar paip, nak tukar duit, nak cari mana? Akhirnya paip tak boleh tukar. Bila paip rosak lah apa semua, tak boleh pakai, rakyat tak dapat ayang. Nampak saya kata, poin dia apa Ustaz? Bila peraturan Tuhan tidak diikuti, jadi cecah merbah habis kehidupan manusia. Dan inilah yang berlaku sekarang ni. Faham tak saya nak cerita? Saya nak terjemah dalam bahasa mudah. Kan? Khatabun nas ala ma yafhamun. Nak cakap ni cakap benda yang bagi orang faham. Tu yang nak ubah bagi mudah kat bahasa. Biar ini dah tak boleh. Tu tak kira lagi isu keadilan, isu tak cara gitu. Ni Fadhil Ustaz Hasan kita. Setahun lebih lah. Peruntukan sekupang pun tak ada. Tak diberikan. Padahal kawasan lain ada rakyat dapat peruntukan. Apa itu? Orang Baling bukan rakyat juga kah? Bukan kita ni rakyat Malaysia kah? Tak dapat kah? Itu contoh mudah lah nak sebut. Bila peraturan tak diikuti, cacat merbah. Habis, selesai satu. Boleh dapat no? Poin nombor 1. Poin nombor 2, nak berhenti dah. 10.35. Dekat, habis ni ada program lagi tak? Habis ni ada program lagi kan? Habis ni rehat? Alright. Habis ni rehat. Ya nah. Baik, tak apalah kita cakap sikit lagi, tu kita boleh rehat lah. Poin yang kedua. Antara punca berlaku huru-hara dalam keluarga, masyarakat, bahkan negeri negara ni. Yang kedua Nabi sebut, wa man khasama fi batilin, siapa yang bergaduh dalam perkara yang batil. Banyak ulasan, saya ambil sikit-sikit lah. Ada yang kata bergaduh dalam perkara yang bukan kebenaran, bergaduh benda yang kecil. Kita terjemah dalam perkataan mudah kita ni, siapa berkelahi benda tak patut kelahi. Rupanya bila kita bergaduh, berselisih dalam perkara yang tak sepatutnya kita berselisih, kelilah rumah tangga tu. Tak payah bincang banyak. Tak ada. Berkelilah masyarakat, benda hak tak patut berkeli, pecahlah. Duk dalam jemaah, duk berkeli, benda hak tak patut berkeli, habis. Duk dalam kampung ni, sama-sama kampung ni. Aku tak mau kelapar nak pergi rumah dia ni. Aku tak mau pergi dah rumah dia ni. Siapa ya abang tak mau pergi tu? Dia buat kenduri tak panggil aku. Lah. Takkan isu kenduri pun nak jadi satu poin untuk bergaduh. Aku tak kelapar dah nak pergi surau tu. Pasal apa? Tempat aku bawah kipas, orang suka ambil. Lah. Tak, tu contoh-contoh saja. Masyarakat kita suka bergaduh dalam perkara yang tak patut bergaduh. Duk dalam jemaah tu tak? Mereka tu main cakap pandai, main cakap balik. Kita buat kerja teruk. Lah, kamu buat kerja teruk, ganjaran untuk kamu pasti ada lebih banyak. Dia main sikit, ganjaran padan dengan dia lah. Allah Ta'ala menilai.
Keli benda tak betul, keli. Pecah. Faham ke saya duk cerita? So kelih lah. Benda kecil-kecil so duk kelih lah. Duk dalam kampung, duk dalam taman, duk dalam negara aku dah hari ni. Macam tu. Kita semua suka bergaduh dalam perkara yang tak sepatutnya. Memang akan jadi huru-hara. Dua. Nak berhenti lah. Dia kena potong cepat sikit lah. Tengok. Dan yang ketiga. Nak habis lah. Sebab saya dia beri 45 minit. Cukup lah kan. Ngaji puan lama. Yang ketiga. Yang inilah antara perkara yang kita nak kena jaga pada hari ini. Sama aja. Punca perpecahan. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi, siapa yang berkata kepada orang yang beriman bukan apa yang sebenarnya, Allah Taala tempatkan ke dasar neraka sehingga orang ini menarik balik perkataannya. Poin yang ketiga kita boleh ambil dalam bahasa mudah untuk senang difahami, memfitnah ataupun fitnah ataupun kalau logat kita lah, logat Kedah ni suka buat cerita. Rupanya penyakit buat cerita ni akan menyebabkan rumah tangga kelai. Masyarakat telah tambah negeri negara hari ni. Saya ambil sikit-sikit sudahlah. Cuba tengoklah rumah tangga. Kadang-kadang dengan sebab buat cerita ya, kelai. Dengan sebab orang buat cerita ya, rumah tangga ni pecah. Dengan sebab buat cerita ya. Suami balik lambat masjid. Balik masjid lambat. Yang bini ni, balik lambat. Orang suruh balik awal, pergi pasar malam, balik lambat. Ni pergi balik lambat ni, pergi rumah kedai janda tu, apa? Nampak tu? Tu bagi buat cerita. Pergi petik ikut dan ni. Laki pula masa tu, duk panas. Dia kata memang pergi kedai janda pun. Kelai. Contoh. Duk dalam masyarakat, duk bawa cerita A, cerita B, kelai. Jangan lupa nah, kerajaan, sesebuah kerajaan pun boleh jatuh dengan sebab buat cerita. Ingat dulu, saya ambil pengajaran juga lah isu-isu ni. Tambah kita dalam negara hari ni banyak ni. Kita semua duk pegang percaya dengan ni. Bila percaya dengan benda ni, menyebabkan apa saja yang masuk semua kita percaya, kita kata betul. Ni. Tu yang pakat fras belakang. Pasal apa? 18 hari bulan 12 baru ni tak tukar kerajaan. Mereka kata 18 nak tukar. Cuba cek tengok. Dengar siapa yang cakap 18 tu. Ada yang berhormat kita ada cakap ada tajuk tu. Ada. Siapa yang cakap? Akhirnya lock fras. Ni. Ada satu tok guru bagi pesanan tu kat saya ambil lah. Sedap tak pesanan dia? Dia sebut, kalau saya kongsi pesanan tu, saya share dulu perkataan dia, sekali kita ambil makna dia sama-sama buat nak pakai. Nak bagi mudah faham lah. Dia sebut simple dia. Dia kata, Idza sami'tum faqammish. Apabila kamu mendengar, faqammish. Tulis. Kalau maksud mudah dia macam ni lah. Apa saja maklumat yang kita dapat, kita ni kalau dapat apa saja maklumat, ambil. Orang bagi artikel, buka, baca. Orang bercakap, dengar. Orang bagi tahu satu isu, dengar. Orang bagi tahu apa-apa, dengar. Orang buka, bagi hantar video main, buka, tengok. Apa saja maklumat, ambil. Tak ada masalah, ambil lah. Tapi dia pesan, wa idza haddatstum fafattish. Tapi kalau kamu mula nak cerita balik kat orang, nak pergi cakap kat siapa-siapa, nak pergi menyembang kat kedai kopi, nak hantar pergi kat orang lain, nak share dalam grup mana-mana, nak bagi tahu kat siapa-siapa, siasat dulu. Betul tak betul maklumat tu? Kalau tak tahu, tu sudah gagah. Biar berhenti dekat kita sudah. Faham bukan saya duduk kata? Takut kita termasuk di kalangan bahasa mudah, kita buat cerita, benda tak betul, tapi kita sebarkan. Dan ini semua buah nak keli belakang ni. Tambah duduklah jemaah hantar.
Dia tu duduk main pulung buat kerja hantar siapa tu. Tu duduk kira nak ambil calon. Nampak tak cerita? Betul ke? Tak tahu lagi. Kawan tu pun boleh jadi dia main pun sebab apa? Ada orang duk tekan dia, hang main turun. Hang lama tak masuk ni. Program jemaah apa pun tak main ni. Dia main. Bila dia main, kau ni buat cerita lain pula. Tu main tu calon tu. Nak pelihara raya baru nampak muka. Lepas pelihara raya, petai hidung tak ada. Cerita. Cerita tu yang akan menyebabkan rosak tu. Faham lah bahasa Allah? Boleh no? Sebab itu ketiga-tiga perkara ni, saya rasa warga baling. Kalau boleh hari ni kita ambil 3 perkara ni, simple sahaja. Ya, kan kita sama-sama ubah dalam kehidupan kita dulu. Nombor 1, kita nak minta sama-sama ikut balik peraturan Tuhan. Mudah-mudahan kehidupan kita akan jadi tenteram. 1, ikut balik. Nak ikut tu kena menuntut ilmu lah. Innamal ilmu bita'allumi. Ilmu ni dia kena mengaji. Baru kita tahu peraturan-peraturan tu. Yang kedua, perkara-perkara yang kecil berlapang-lapang dada lah. Kita panggil salamatus sadri, berlapang. Benda tak patut keli, suruh keli lah. Isu-isu yang tak patut tu pejam-pejam mata sudah lah. Nak keli, benda yang hak. Nak keli benda betul-betul. Nak tahan benda yang memang agama suruh tahan. Okay. Benda tak keli, tak patut suruh keli lah. Yang ketiga, jangan buat cerita. Elok lah. Boleh? Lebih lah. Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan. Yang terakhir, ni pesanan untuk ibu-ibu. Bawa orang perempuan ramai. Ayah-ayah pun boleh lah. Ni nak main cuti sekolah ni. Ada sebahagian anak kita nak kahwin. Mungkin anak nak kahwin, anak menakan nak kahwin ke apakah. Saya cadang je lah. Saya bukan nak cerita buat kenduri pada. Saya cadang boleh tak? Bila pergi jumpa anak akan menentu anak kahwin. Ataupun baru kahwin setahun 2. Bolehlah pakai belakang. Boleh tak saya minta ambil 3 nasihat ni. Abang ada apa? Contoh mudah macam ni lah. Pergi dekat anak nak kahwin tu abang ada. Ni. Pak Long nak pesan kat hang. 3 nasihat ya. Hang nak kahwin kan? Okey, Pak Long nak pesan 3 nasihat dah. Yang pertama, hang jadi suami, hang berperananlah sebagai seorang suami. Pergi mengaji. Ikut peraturan Tuhan. Apa tanggungjawab suami, hang kena buat. Itu. Sama macam poin kita bagi tadi. Yang kedua, abang ada. Hang dalam urus rumah tangga ni, benda-benda kecil sudut keli ingatlah. Benda-benda remeh-remeh tu sudut gaduh lah rumah tangga ni. Abang, dua-dua lelaki perempuan boleh. Hang ni nak, hang pun nanti dengan suami hang benda-benda kecil sudut keli lah. Dia nak menikah lain, bagi je lah. Boleh lah? Tu tak boleh tak? Tu tak boleh. Alright. Kan? Dah nak melawak ya. Tu jangan ambil hati nak melawak. Kan? Pasal sudut keli lah. Benda-benda kecil sudut keli lah. Bincang elok sudut gaduh. Benda remeh-remeh. Dan yang ketiga abang. Yang ketiga, hampa duduk elok, hampa jangan duk buat cerita. Ada apa benda pun, hampa tanya dulu. Jangan duk buat cerita kot belakang. Jangan duk dengar cerita orang ikut suka. Jangan duk dengar pandangan orang. Jangan. Jangan duk buat cerita. Apa pun minta penjelasan. Tanya dulu. Bahagia orang bertengah. Boleh kan? Itu untuk ibu-ibu lah. Pesan ke anak menentu anak menikah ni. Mudah-mudahan dia boleh jadi satu panduan dalam kehidupan mereka. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Boleh kan? Okey lah. InsyaAllah. Ada soalan? Masya Allah. Nak tanya tentang apa Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Soalan ni ditujukan kepada saya ataupun Fadil YB Ustaz Hasan. Kalau itu bagi Ustaz Hasan jawab. Sila tanya Haji. Alright. Alright. Ura, okey. Jadi, apakah tindakan pihak Perikatan Nasional tentang perkara tersebut? Alright. Terima kasih. Baik, sama-sama.
Dengar soalan daripada Tu Haji kita. Tu Haji kita tanya soalan berkaitan dengan isu pencen. Isu pencen. Kan baru ni ada diumumkan oleh Hero tu lah. Kata nak hapus sistem pencen. Nak ganti dengan sistem KWSP. Baik. Saya sebut secara umumnya macam ni. Satu. Yang kedua, saya akan bagi pandangan saya peribadi. Tak melibatkan mana-mana ahli parlimen lain, mana-mana pimpinan parti dan sebagainya. Itu semua tak terlibat. Saya nak kongsi pandangan saya saja di hujung jawapan ni. Berkaitan dengan isu pencen, nombor satu sekali kita kena faham. Pencen ini berada ataupun ditetapkan oleh Undang-Undang Malaysia. Yang tu nombor satu. Sebab ada Akta Pencen 1980. Jadi pencen ni dia ada undang-undang dah. Sebab tu kerajaan mesti bayar pencen. Boleh faham tak tu? Selesai. Itu satu. Kalau kerajaan tak mau bayar pencen macam mana Ustaz? Kerajaan tak mau bayar pencen. Dia mesti bawa undang-undang tu pergi ke parlimen dulu. Bahas di parlimen dulu. Undi di parlimen dulu. Setuju di parlimen, baru boleh ubah. Lagi tak bawa ke parlimen, tak boleh buat apa. Itu dua. Boleh faham tak tu? Jadi isu pencen ni jangan bimbang. Dua. Boleh faham? Dia kena masuk ke parlimen dulu. Dua. Yang ketiga, pencen ni yang dia kata nak hapus pencen ni Ustaz. Pencen yang nak dibuat ni adalah bagi yang baru kerja kerajaan mula 1 hari bulan 2 baru ni. Ni, hak mula kerja 1 bulan 2 baru ni. Orang macam ni kalau nak pencen pun mungkin 30 tahun lagi kot. 30 tahun lagi. Bukan tahun ni. Maknanya dia kerja 1 bulan 2 ni. Ni kalau betul dia pun nak buat lah. Maknanya daftar dia kerja kerajaan 1 bulan 2 bulan ni start. 30 tahun akan datang. Dia akan dapat KWSP. Hak mana duk ada lah ni Ustaz. Duk makan pencen. Cikgu pencen, tentera pencen, polis pencen. Lagi apa lagi pegawai kerajaan pencen. Veterina pencen. Lagi apa lagi doktor pencen. Hak mana pencen-pencen dalam ni. Hak ni jalan jam biasa. Boleh? Boleh faham tak tu? Jadi hak nak kena ni hak ke depan. Okey. Boleh tu clear tu? Clear nah? Lah saya bagi pandangan saya pula. Ada orang kata, Ustaz setuju tak? Ni pandangan saya nak tak berkait dengan siapa. Nanti kalau kata contohlah, Perikatan Nasional ada pendirian lain. Perikatan Nasional kata isu pencen ni sekian. Saya kena ikut pandangan secara ramai lah. Itu tak upayalah. Jemaah putih macam tu. Tapi saya ada pandangan saya sendirilah. Bila orang tanya Ustaz isu pencen ni, Ustaz setuju tak hapus? Saya tak setuju. Pencen ni jangan hapus. Pasal apa Ustaz? Banyak sebab lah. Satu. Yang kedua, kena tahu, orang kerja kerajaan ni, gaji dia lebih kecil daripada orang kerja swasta. Orang kerja swasta, gaji mereka besar. Mereka potong KWSP banyak. Nanti mereka berhenti 56, mereka berhenti 60. Mereka dapat KWSP tu agak besar. Banyak. Orang kerja kerajaan gaji kecil. Kalau potong pun potong sikit. Habis tu nanti 60 tahun akan datang. Dia akan dapat duit tu tapi sikit dah. Itu nombor satu. Saya tak setuju. Kalau nak buat juga, pernaik gaji kaki tangan kerajaan dulu bagi sama macam swasta. Konform mereka tak mahu. Boleh faham? Faham ke saya duk cerita? Kau nak dengar abang tu cakap lah. Okey, tu satu. Boleh faham tu? Kena pernaik dulu. Ustaz setuju tak? Saya tak setuju pencen. Okey. Kalaulah kerajaan kata, okey, kita kena hapus juga sistem pencen ni. Kerajaan tak mampu tanggung duit. Duit kerajaan tak banyak. Duk bayar pencen ni banyak. Ni pandangan saya peribadi lah. Peribadi. Saya 3 kali saya ulang ni. Ni pandangan saya. Kalau betul nak kena potong juga pencen ni, saya cadang. Kalau nak potong kaki tangan kerajaan hak bawah sekali, apa PAR ke apa? Pembantu am rendah. Dari berapa atas grade dia N11 ke apakah. Daripada N11 tu hak bawah sekali ni, naik sampai 56. Sampai grade 56. Kalau boleh daripada yang bawah sekali sampai 56, yakni jangan hapus pencen. Biarkan mereka dapat pencen. Kekal. Yang nak hapus pencen siapa Ustaz? Saya cadang. Hapus pencen hak atas-atas. Kalau nak hapus lah, hapus atas-atas tu. Hak jusa AB, jusa 3, jusa C, jusa B, jusa A, turus. Tu lantikan-lantikan politik.
Timbalan menteri, menteri, timbalan menteri, perdana menteri. Apa hak tu lu? Kalau nak tambah sikit, tambah lagi. Ahli parlimen, adun, apa lah. Apa tu lu? Ya, takkan nak hak bawah ni tak banyak mana pun. Gaji 1,500 ataupun gaji mati 2,500. Kira gaji dia paling tinggi Ustaz, 2,500. Kalau dia pencen pun habis kuat dapat 1,000 lebih ya. Tak buat dia nak belanja, takkan hak tu pun nak kacau. Bik potong hak atas tu. Takut depa tak mau pula lah. Hak tu lah. Ni tapi saya bang lah, ni pandangan peribadi tau. Saya nak kena tengok ke pandangan Perikatan Nasional macam mana, pandangan ramai macam mana. Hak tu nak kena tengok ke. Tapi kalau tanya saya tak apa, tak ada masalah. Saya sebelum ni kerja pun bukan ada pencen. Jadi tak kalut isu pencen ni api ya. Rezeki Tuhan bagi ya. Berapa banyak manusia tak ada pencen, boleh pun hidup, boleh je besarkan anak. Rezeki Tuhan bagi. Tak kalau kita betul nak buat macam tu. Kalau rasa tak berani nak buat, tak usah duk kacau pencen orang bawah. Sian ke orang bawah. Tu pandangan saya lah. Taklah kita kena ada stand kat lah. Kita apa duk pergi kacau benda-benda ni. Ya pergi lah. Pencen tak nak mana pun. Wallahu'alam. Ada soalan lain? Sila. Elok tu. Seorang lelaki, seorang wanita. Ya cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni makcik nak tanya keadaan macam tadi mas kan, zakat mas. Lepas tu zakat mas tu setahun sekali ke dia kena bayar tiap-tiap tahun? Zakat emas. Okey. Dia baik. bayar sekali ke? Okey, soalannya. Zakat, saya bagi clear soalan tu, puan tanya tak Ustaz, zakat emas tu kena bayar setahun sekali ke atau bayar setiap tahun? Soalan tu, betul soalan dia macam tu no? Jawapan dia dua-dua dia, dua-dua. Zakat emas kena bayar setahun sekali. Ya, setahun sekali kena bayar. Maknanya dalam setahun mesti kena bayar sekali. Okey, setahun sekali bayar. Bayar tiap-tiap tahun ke Ustaz? Ya, tiap-tiap tahun kena bayar. Maknanya zakat tahun 2023 hari tu kena bayar. Pergi kira, bayar sekali. Habis, selesai Ustaz. Ni tahun 2024 ni tahun lain pula ni. Tahun 2024 kena bayar juga sekali. Jadi kena bayar setahun sekali, tiap-tiap tahun. Jadi dua-dua jawapan tu betul. Dua-dua soalan tu memang kena. Ya? Banyak mana kena bayar? Okey. Soalan banyak mana kena bayar ni, saya duduk di Pulau Pinang. Jadi, isu berkaitan dengan zakat Pulau Pinang ni kadang dia tak sama agak dengan Kedah. Dia ada perbezaan pandangan. Saya cadang macam ni. Maklum telefon pejabat zakat baling. Ataupun pejabat zakat. Oh, cantik. Maklum nampak? Belakang tu yang maklum. Dia ada kaunter Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dah tak? Betul? Maklum pergi dekat kaunter tu, maklum tanya mereka, "Mah, banyak mana nak kena bayar?" Maklum pakai hak ni, berapa maklum kena bayar? Ni hak ni maklum tak pakai, ada aku 14 kilo, maklum tak pakai langsung. Berapa zakat maklum nak kena bayar? Cuba tanya pejabat. Dah tu, tanya pejabat zakat tu. Pasal kalau Pulau Pinang punya peraturan, dia beza sikit dengan Kedah. Kalau saya habang pun, saya akan habang yang Pulau Pinang ni. Jadi tak cantik lah semua yang ada di sini orang Kedah. Kena ikut fatwa negeri Kedah. Jadi, Alhamdulillah, lembaga zakat ada dengan kita. Maklum boleh maklum no? Maklum boleh rujuk terus di lembaga zakat. Jadi saya rasa cukup dua soalan. Ya no, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Taala, yang buruk kelaman diri saya sendiri. Makasih pada semua, makasih pada penganjur, makasih pada yang berhormat Fadil Ustaz Hasan, Fadil Ustaz Dr. Najmi dan juga YB Senator yang bersama dengan kita pada hari ini. Makasih atas jemputan daripada pihak penganjur. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati